Zakat, sedekah lebih kurang. Apa itu sedekah? Ialah mengeluarkan sedikit harta atau wang ringgit untuk menolong fakir miskin. Kita keluarkan duit sedekah untuk tolong fakir miskin. Zakat daripada harta, tapi sedekah ni dia tak tunggu nisab, tak tunggu haul, bila-bila masa boleh bagi. Tapi kalau zakat tunggu haul dia cukup setahun. Nisab dia berapa? Kalau Malaysia dalam Johor ni 17,000. Tapi kalau sedekah bila-bila masa. Apa tujuan dia? Untuk tolong orang fakir dan miskin. Siapa tu fakir? Orang yang tidak ada harta, tidak ada pencen, tidak ada anak dan sebagainya, ataupun tak ada rumah, di rumah menumpang, ataupun ihsan daripada orang tu yang dia fakir. Miskin, pendapatan yang tidak mencukupi. Contoh sehari makan RM30, gaji dia RM25, itu miskin. Kalau sehari makan RM30, gaji dia RM45, itu nama dia kaya. Jadi kita kena sedekah. Kita kena sedekah. Sebab apa? Disarankan dalam Islam. Kemudian apa dia? Orang yang sesiapa yang berhajatkan kepada pertolongan. Siapa lagi? Orang yang berhajatkan kepada pertolongan. Siapa yang pertolongan? Contoh orang musafir, ataupun kita nampak orang tu jalan kaki dengan keadaan dia terhoyong-hayang, minta tolong untuk makan minum. Contohnya kita tengah duduk dekat kedai kopi, tengah minum air, tiba-tiba pacik RM1 untuk minum air, kita tolonglah. Sebab dia berhajatkan. Kenapa kena tolong tu? Barang siapa memenuhi hajatnya seseorang itu di dunia, maka Allah Ta'ala akan penuhkan hajat dia besok di akhirat. Jangan kita cakap menyibuk je ni, aku baru nak makan, jangan boleh. Sebab tu kita kena tolong ikut kemampuan. Pasal apa? Dia orang yang berhajat. Kadang-kadang sedekah ini wajib seperti zakat. Tapi zakat tu termasuk sedekah, tapi zakat ni wajib. Zakat tu termasuk sedekah. Sebagian daripada sedekah ialah zakat. Sama ada zakat harta ataupun zakat fitrah. Zakat harta, satu daripada ni wang simpanan 17,000 ke atas, ataupun zakat harta emas yang kita kumpul. Sama ada emas tu dipakai tak pakai, wajib zakat. Emas yang dipakai tak pakai dikumpulkan lebih daripada RM17,000, wajib zakat. Maknanya lebih daripada uruf. Dulu kita dimaklumkan, kata emas dipakai tak wajib zakat. Apabila saya belanja lebih mendalam sikit, emas tu pakai tak pakai kena zakat. Syaratnya melebihi daripada uruf, wajib zakat. Tak zakat berdosa. Itu nama dia zakat harta. Kemudian zakat fitrah. Zakat fitrah ni itulah orang yang mengerjakan fardu Ramadan, dia kena zakat fitrah. Ini zakat untuk badan. Kerana apa? Mudah-mudahan dengan zakat fitrah tadi melangsingkan ataupun menyucikan dosa-dosa kita yang kita lakukan dalam masa ibadah puasa. Kadang-kadang sedekah itu sunat seperti membuat kebajikan. Gitu juga contohnya surau ni nak diperbaiki. Kita ada duit, sedekahlah untuk surau. Untuk buat cat ke, untuk betulkan atap dan sebagainya, boleh. Tak kisah. Ataupun kita jumpa kawan kita, asalnya kereta pancit, tak tahulah ni, kita sedekah pada dia, betulkan kereta dia itu. Sebab apa? Kerana kita untuk kebajikan. Kebajikan ni bukan pada orang Islam saja, orang yang bukan Islam begitu buat kebajikan. Tadi saya pergi belanja di kedai Haji Senan. Dalam saya belanja ada satu hamba Allah non-Muslim, orang Cina perempuan. Dia beli 100 kampit beras. Saya tanya dia, kenapa banyak nak beli beras? Dia kata, masa COVID ni, saya kumpulkan bangsa-bangsa saya, kumpulkan satu tempat, saya masak, saya bagi dia makan. Mana NGO dia. Itu dia. Tapi kalau kita pun ada juga buat macam tu. Tapi saya jumpa orang yang bukan Islam, kali pertama saya jumpa dia ni lah. Dia kumpulkan bangsa dia yang tak mampu, dia masak, dia bagi makan. Masa COVID ni lah. Kalau betul juga, bangsa kalau musim ni, mana bangsa dia bersepah makan, tak ada. Dia tak ada nampak pun. Dia, sebab apa? Ada yang menanggung makan. Dan menghulurkan bantuan. Itu hulurkan bantuan. Mana dia hulurkan bantuan? Contohnya kalau tempat kita ni tak kena banjir. Mana yang kena banjir tu, itu hulurkan bantuan lah. Ataupun sekarang ni apa dia? Keadaan yang susah. Makan tak cukup. Kita bantulah. Ikut kemampuan kita lah. Jangan kita, alah aku ni miskin, tak kena bantu kau. Tak ada. Orang miskin pun boleh sedekah.
Orang kaya pun sedekah. Kadang-kadang orang miskin selalu sedekah, orang kaya lagi tak sedekah. Kadang-kadang orang kaya tak nak zakat. Kemudian kata dia, didapati dalam Al-Quran beberapa ayat yang berupa galakkan supaya tidak seorang pun tidak memberi sedekah dan pertolongan. Jangan sampai kita jadi manusia tak suka sedekah, tak suka tolong orang. Jangan suka macam itu. Kita kalau boleh tiap-tiap hari kita ada sedekah, walaupun sedikit. Lebih-lebih lagi sedekah di waktu pagi. Sebab apa? Didoakan oleh malaikat. Kalau boleh. Kalau tak boleh, tak apalah. Apa kata ni? Ya ayyuhallazina amanu iza yantum rasulu faqad mubaina yadai natwakum sedekah. Hai orang-orang yang beriman, siapa sembahyang tak zakat tak sedekah belum benar-benar beriman. Jadi aqimus solah wa itaus zakah. Aqimus solah dia punya gandingan dia wa itaus zakah. Kalau kita sembahyang pas pulas tapi zakat tak pernah, sedekah tak pernah, belum benar-benar beriman. Apabila kamu hendak berbisik-bisik dengan Rasulullah, hendaklah kamu dahulu bersedekah kepada mereka yang susah dan berhajat sebelum berbisik-bisik itu. Jadi kalau kita nak jumpa dengan Rasulullah esok di akhirat, rajin-rajinlah kita di dunia ini bersedekah. Nak bisik-bisik itu maknanya dekat dengan Rasulullah. Di akhirat esok rajinlah bersedekah. Tapi kalau pada mak tu dikira sedekah, dikira nafkah. Pada mak bapak dikira nafkah. Mak bapak kita kira nafkah, bukan sedekah. Ya? Mak bapak dikira nafkah wajib. Wajib memberi nafkah pada mak bapak, sama ada RM1 dan sebagainya. Sebab apa? Kalau kita nak masuk surga ni satu, pertamanya rahmat Allah. Ikut perintah Allah, tinggalkan larangan je, kerja kerana Allah, baru dapat masuk surga. Yang keduanya, syafaat pada Nabi Muhammad. Syafaat daripada Nabi Muhammad. Macam mana dapat syafaat Nabi Muhammad? Ikut sunnah-sunnah Rasul. Kita belajar ni ikut sunnah Rasul ni. Kita datang tazkirah ni ikut sunnah Rasul. Yang ketiganya, dapat keredaan ayah dan ibu. Rahmat Allah dapat, syafaat Nabi Muhammad dapat. Tapi redha mak, redha bapak tak dapat. Tak masuk surga. Tak masuk surga. Sebab apa? Kasih pada Allah, kasih pada ibu bapa. Taat kepada Allah, taat kepada mak bapak. Jadi kalau deraka pada mak bapak, tak masuk surga. Satu, nak masuk surga, dapat rahmat Allah. Keduanya, syafaat Nabi Muhammad. Nak dapat syafaat Nabi Muhammad, selalu berselawat. Rajin dan berselawat. Paling minimumnya pagi 10 kali, petang 10 kali. Kalau paling minimum lah tu. Paling malas, paling senang tak payah. Kalau boleh lebih lah selawat ni. Itu dia. Kemudian yang keempatnya, nak dapat masuk surga ni, kalau seorang isteri mesti redha suami. Seorang isteri mesti ada redha suami. Rahmat Allah dah dapat dah. Syafaat Nabi Muhammad dah dapat dah. Redha mak bapak dah dapat dah. Tapi redha suami tak ada, tak boleh masuk surga juga. Redha suami ni contoh saya buatkan senang aja. Isteri awak dah meninggal, macam mana? Isteri awak meninggal, putus hubungan dengan isteri. Sunyi sepi di rumah. Tak bermaya fikiranku, tak sedap rasa makanku. Maknanya dia redha lah tu. Macam ni isteri awak meninggal, lapang telingaku, tak pekak telingaku. Dia tak redha lah. Jadi kita kena redha kalau nak dapat macam itu. Kemudian kata firman Allah lagi, masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtighai maradatillah baitina min anfusim kamasali min jannati bi rabwatin asabaha wa abilun fa'atat ukulaha fa'in lam yusibaha wal bilu faqalahu wallahu bima ta'maluna basir. Apa kata di sini? Diumpamakan orang-orang yang membelanjakan harta kerana menuntut keridaan Allah dan menetapkan hati mereka. Contohnya seperti seorang kebun di atas anak bukit yang disirami oleh hujan,
maka pendapatan kebun itu berlimpah kali ganda. Dan jika kebun itu tidak disirami hujan, embun pula akan menyiraminya. Di atas apa yang kamu kerjakan, Allah melihat segala-galanya. Jadi kalau orang yang rajin sedekah ni, rajin zakat, rajin tolong orang ni, rupanya seperti kita buat ladang di atas bukit. Mudah dapat air tak ada, tapi mudah dapat embun. Jangan kita kira rugi, kita kira nak tolong orang. Iaitu dari perumpamaan ini yang diberi oleh Allah Ta'ala itu ialah di atas menunjukkan tidak sia-sia bagi orang yang bersedekah selagi menuntut keridaan Allah. Syaratnya sedekah tadi untuk keridaan Allah, jangan sedekah nak cari glamour. Sedekah kerana nak apa? Nak jadi wakil rakyat. Sedekah kerana nak apa? Nak jadi ketua kampung. Sedekah nak apa? Kerana naik pangkat. Itu tak mau. Itu dapat keridaan Allah. Kita nak keridaan Allah. Tak usah sesuatu tak nak. Itu nama sedekah yang diridai oleh Allah. Kerana pak tani yang bercocok tanam di atas bukit itu tetap akan mendapat hasilnya yang baik. Dan sesiapa dan disirami oleh hujan bila masa saja. Kalau masa kemarau, ia akan mendapat embun yang cukup bagi mengari tanamannya. Dan untuk menyuburkan air secukupnya. Demikianlah perumpamaan sedekah dan zakat. Jadi kalau kita sedekah dan zakat, kita sangka harta kita hilang, rupanya tidak. Dibalas oleh Allah Ta'ala yang melipatkan ganda. Apa caranya yang kata saya tadi makna zakat? Beberapa perkara yang kita perlu mengeluarkan zakat. Ini zakat, dia punya bagian-bagian zakat. Jenis-jenis zakat satu depan ini zakat fitrah, iaitu dinamakan zakat badan. Zakat fitrah, zakat badan ini bulan Ramadan. Yang kedua ni zakat rata, termasuk emas dan perak. Itu kena zakat. Sampai ada emas, ada perak, nilai dia berapa, sekolah RM17,000 ke atas kena zakat. Kemudian ini zakat ternakan, iaitu binatang. Kalau kita ada bela binatang, apa binatang yang kena zakat? Satu daripadanya lembu, yang keduanya kerbau, yang ketiganya kambing, yang keempatnya unta, yang kelimanya biri-biri. Biri-biri pun kena zakat, kambing kena zakat. Kibas pun kena zakat. Tapi rusa bela banyak-banyak pun tak ada zakat. Tak kena zakat. Bela ayam berpuluh ribu ekor. Haji Wan bela ayam 10,000 ekor tak kena zakat. Bela kambing 40 ekor dah kena zakat. Ini peraturan dia. Kemudian zakat tanam-tanaman seperti padi. Di tempat kita ni tak ada padi. Kalau tempat kita tanam padi, zakat berapa gantang? 400 gantang. Betul juga gandum, kita pun tak ada tanam gandum. Kalau ada tanam gandum, kena zakat. Begitu juga jagung. Kalau kita ada tanam jagung, kita kena zakat. Kemudian zakat buah-buahan. Mana buah-buahan yang kena zakat? Satu daripadanya kurma, kena zakat. Sebab dia boleh simpan lama. Keduanya anggur. Anggur boleh simpan lama. Habis buah kelapa sawit, boleh zakat. Kena zakat tak? Buah kelapa sawit tu dijual, duitnya disimpan, dizakat lah. Dia ada kebun kelapa sawit, kita petik buah kelapa sawit, simpan, kumpul-kumpul kita jual. Satu tan sekarang RM800 lebih. Kita kumpul duit tu, kita masukkan dalam bank. Cukup whole year setahun, kemudian hisap dia berapa? 17,000, lebih daripada 17,000 kena zakat lah. Kalau kelapa sawit, tunggu hasilnya. Tapi kalau gandum, anggur, semua tu tengok serta-merta keluarkan. Apa yang kena zakat? Tak buah-buahan, iaitu gandum, jagung, kurma, anggur, kacang. Itu kena zakat. Kemudian zakat harta terpendam yang ada dalam tanah. Contohnya di bawah rumah kita tu, digali-gali terjumpa emas, maka kena zakat. Dipanggil dia rikas. Kena zakat. Yang ke-7, zakat emas perak dah. Yang ke-8, zakat perniagaan. Zakat perniagaan ni harta yang kita perniagakan. Dikira mula modal 60,000. Cukup setahun kira balik. Sampai cukup setahun berapa ada dikira. Itu kena zakat lah. Satu. Berapa zakat dia? 1/40. Itu cara dia.
Zakat ni, syarat wajib zakat. Orang yang kena zakat ni ialah pertama sekali orang Islam. Orang Islam yang kena zakat. Keduanya, orang yang mempunyai harta dia sendiri. Bukan harta mak bapak dia, bukan harta pusaka, bukan. Harta dia sendiri itu kena zakat. Kalau harta mak dia, tak boleh. Harta bapak dia tak boleh. Sebab tu bukan harta dia. Orang yang zakat ni makna harta dia sendiri. Kemudian ada orang itu punya hak sepenuhnya untuk harta tu. Kemudian merdeka. Merdeka ni maknanya, merdeka ni dulu hamba, sekarang ni tak ada hamba lagi. Maknanya kita bebas, bukan kita dikongkong. Kemudian sampai nisab. Nisab dia berapa? Kalau 17 tu dulu. Kemudian khul, cukup setahun, maka wajiblah dia mengeluarkan zakat. Kalau duit, zakat dia 1/40. Kalau emas pun 1/40 juga. Duit 1/40. Kalau simpan 20,000, 1/40 berapa? Kira je lah. RM800. RM800 kena zakat. Itu cara dia. Tapi kalau gandum dan sebagainya tu tengok. Kalau pada binatang, nisab lembu, kerbau semua tu ada ekor dia. Kalau pada sekarang saya ambil pada lembu. Kalau ada bela lembu, saya tengok orang kita sekarang dah banyak bela lembu. Dan ada bela kambing. Di sini tak ada, tapi tempat yang saya jumpa ni ada bela lembu. Kalau bela lembu, lembu 30 ekor dah kena zakat. 30 ekor bela lembu dah kena zakat. Ada tak masuk syiar-syiar bela lembu? Ada. Itu kena zakat lah. Berapa ekor kena zakat? Iaitu 30 ekor kena zakat. Ataupun kerbau. Berapa zakat dia? Zakat dia lah 5 lembu berumur setahun ke 2. Maka zakat dia lah 1 ekor lembu yang berumur setahun masuk 2. Jadi lembu kena zakat. Kambing kena zakat. Berapa zakat dia pada kambing? Ada ekor dia. Kalau pada kambing, zakat dia ialah dia punya kiraan dia 40 ekor kena zakat. Ada bela 40 ekor dah kena zakat. Berapa lama tu tak kisah, asalkan ada cukup 40 ekor kena zakat. Syarat-syarat zakat binatang. Binatang-binatang tadi apabila diternak dengan tidak mengeluarkan perbelanjaan seperti membeli rumput dan sebagainya untuk makanannya, dan binatang-binatang itu tidak digunakan untuk membuat kerja-kerja. Syarat-syaratnya lembu, kambing, kerbau yang kita gunakan tadi jangan untuk buat kerja. Dia bela, memang dibela, sengaja dibela. Macam mana nak tahu sengaja bela? Kan ada, kalau kita daripada pergi ikut jalan Keluang, ada situ tempat ternak lembu. Di Kota Tinggi ke Keluang tu ada tempat ternak lembu. Lembu tu bukan untuk angkat-angkat barang, dia memang dibela orang. Jadi lembu seperti inilah kena zakat, kambing seperti inilah kena zakat. Kemudian pada emas, galian emas dan perak wajib dikeluarkan zakat serta merta dengan tidak menunggu khul ataupun gali-gali yang pada emas perak yang kita jumpa di bawah rumah kita ataupun di taman kita. Zakatnya tak tunggu masa setahun dan 2 tahun. Dapat aja kita nilai kena zakat. Maknanya harta rikas. Itu dia. Kemudian zakat nisab pada emas dan perak. Perak sebanyak 300 dirham. 200 dirham. Lebih kurang bersamaan dengan RM56. Ini ukuran dia. Sebenarnya kalau ikut pada rukun duit RM17,000. Itu pada nilai pada emas lah. Dia tak ada ukuran itu. Semua kita nak jelaskan di sini. Kalau pada padi tengok juga, kadang padi gunakan air yang percuma, kadang ada beli air hujan, kadang ada beli air percuma dan beli, ada hukuman masing-masing. Ada 1/40, ada 1/20, ada 1/10. Itu zakat pada biji ren, yakni pada padi. Sekarang kita yang keluarkan zakat ni pada padi lah. Sebab kita tak ada macam di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di Perlis, tu dia ada zakat. Kita ni, tempat kita ni apa yang kita boleh keluarkan zakat? Kawasan kita ni tak ada. Yang ada hasil buah kelapa sawit, duitnya disimpan, zakat. Ataupun sekarang ni apa benda? Kelapa biasa. Kelapa mana? Kelapa pandan, kelapa kapal, kelapa wangi dan sebagainya. Dapat duit dia kumpul. Duit yang dikumpulkan itu kena zakat. Tapi bukan buah kelapa itu dizakatkan. Hasil daripada jualan itu tadi kena zakat. Kalau ada perniagaan tak, itu untung. Tengok keadaan. Kalau modal dulu 40,000, cukup setahun ada 200,000. Itu dikira lah. Dia punya zakat macam itu. Ada berbeza-beza.
Kepada siapa bersedekah atau berzakat tadi? Orang yang kita harus menerima sedekah ialah satu daripadanya Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wa ibnis sabil. Siapa dia yang kita kena beri zakat? Satu daripadanya ialah fakir. Fuqara atau fakir, wal masakin tu miskin. Saya dah sebutkan tadi, fakir orang yang tidak ada harta, tak ada pencen, tak ada rumah, tak ada apa, dia numpang bontang-bontang aja. Dia memang ihsan daripada orang, itu nama dia fakir. Gaji pun tak ada, pendapatan tetap tak ada, itu nama dia fakir. Miskin, orang yang pendapatannya kurang daripada gaji dia. Macam contohnya makan dia sehari tadi nak beli baju dan sebagainya, katakan RM40, tapi gaji dia 30, itu miskin. Dan lagi satu ialah orang yang amil. Orang yang boleh menerima zakat ni satu daripadanya ialah amil. Amil ni orang yang mengut duit kerana fitrah ataupun harta-harta yang dikumpulkan untuk diberikan pada fakir miskin, itu amil. Kemudian di sini ada sebut lagi ialah mu'allaf. Mu'allaf ni siapa mu'allaf? Dijinakkan supaya dia gemar kepada Islam, itu namanya mu'allaf. Orang tu rapat dengan kita, kemudian kita jinakkan dia, bagi dia didik dia, kita bagi dia makan, minum, pakaian dan sebagainya, itu mu'allaf. Apabila dia mengucap 2 kalimah syahadat, kita tak boleh panggil dia mu'allaf lagi. Kalau dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tak boleh sebut mu'allaf, disebut saudara baru. Disebut saudara baru. Kita ni saudara baru ke saudara lama? Saudara lama, sebab kita lahir sudah Islam. Mak bapak kita Islam, kita lahir pun jadi Islam. Namanya kita bukan saudara baru. Kita memang Islam baka. Islam baka, mak kita Islam, bapak kita Islam, namanya Islam baka. Tapi apabila dah balik, kita tahu mengucap 2 kalimah syahadat, sudah bukan Islam baka lagi. Memang Islam untuk diri kita sendiri. Jadi yang kena tolong ni siapa? Mu'allaf. Dijinakkan harta dia tu, ada harta zakat kasih pada dia, kita serajin tolong dia, sedekah dia, bantu dia dan sebagainya, supaya dia nanti suka kepada Islam, itu kena zakat. Kemudian hamba gitu juga kena perlu beri bantuan daripada zakat harta kita. Hamba tak ada lagi sekarang. Hamba ni siapa? Antara Islam berperang dengan orang kafir. Orang Islam tawan orang kafir, yang kita tawan tu namanya hamba. Tapi sekarang tak ada lagi, ya. Sekarang hamba dah tak ada lagi dah. Kemudian di sini fisabilillah. Fisabilillah ni pun rasa tak ada lagi dah, sebab tak ada peperangan kerana agama. Ada tak ada yang berperang kerana agama, satu daripadanya di Palestin lah, dia berperang kerana agama. Lagi satu orang musafir. Orang musafir kita kena beri harta zakat ataupun sedekah kepada dia. Jadi ada berapa di sini? Ada 8. Ada 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mu'allaf, 5 hamba sahaya, 6 gharim, yang ke-7 fisabilillah, iaitu lagi 1 musafir. Ibnu Sabil siapa? Ibnu Sabil orang yang sedang belajar, itu kita tolong, itu kita dapat apa? Fakir ini orang yang sangat susah dalam hidup dia, kehidupan dia sangat susah, iaitu mendapat pertolongan daripada orang, itu nama dia fakir. Sangat tidak mencukupi perbelanjaan yang dikehendakinya. Memang dia tak cukup. Kalau makan satu hari RM10, dia dapat 5-6 sen, itu miskin lah. Ataupun satu hari makan RM30, dia dapat RM1 aja atau RM2. Gajinya terlalu rendah, itu nama dia fakir. Jadi kita kena bantu. Daripada mana? Harta zakat. Dan kita bantu daripada sedekah kita. Sebab tu kita kena zakat. Tak zakat, maka kita tidak sempurna imannya. Kerana solat wa ita'us as-salatu wa ita'uz zakah. Jadi solat itu dunia gandingannya ialah zakat. Zakat harta, mana zakat harta sekarang, zakat yang kita simpan duit, zakat harta. Bukan dalam emas yang kita kumpulkan, itu zakat harta juga. Lagi zakat harta apa dia? Zakat perniagaan, itu zakat harta. Jadi kita kena ingat bahawa harta-harta tadi bukan hak kita seorang. Kita kaya tadi, Allah Ta'ala bagi kita seorang orang yang kaya. Sebenarnya itu hak Allah. Kita sebab dia menumpang daripada kita, kita perlu bagi kepada 8 asnaf yang disebutnya tadi.
Satunya ialah fakir, kalau dapat tolongan fakir. Keduanya tolong orang miskin. Ketiganya tolong amil. Amil tukang pungut harta zakat ataupun tukang pungut fitrah, itu nama dia amil. Mu'alaf dijinakkan dia. Apa tu mu'alaf? Dijinakkan dia orang yang bukan Islam, semoga dia suka kepada Islam. Hamba tak ada lagi dah. Hamba iaitu orang kafir yang ditawan oleh orang Islam dalam peperangan, atau nama dia hamba. Sekarang tak ada lagi dah. Kemudian sabilillah pun tak ada juga, perang kerana agama. Kemudian musafir banyak. Musafir, orang yang naik motor berkumpulan, itu kira musafir dah tu. Musafir jalan ataupun motorkar berkumpulan, musafir juga. Sekarang ni ada musafir ni basikal bagi, ataupun musafir seorang aja. Seorang musafir daripada Kelantan ke Johor Bahru, musafir. Kalau kita ada ambil daripada harta zakat dan kita boleh sedekah pada orang ni, kita tolong. Sebab apa? Dengan mudah-mudahan dengan pertolongan kita tadi, kita diberi keberkatan Allah. Sebab Nabi ada menyebut, barang siapa melepaskan kesusahan orang di dunia ini, maka Allah Ta'ala akan lepaskan kesusahan dia besok di akhirat. Kemudian di sini saya nak ambil hamba tadi. Hamba saya yang dijanjikan oleh tuannya, ia akan dimerdekakan dengan contoh, kalau kau dapat duit 1,000 dinar ataupun 1,000 ringgit, maka aku akan kau merdekakan. Ini hamba ni perlu dapat harta zakat. Hamba yang dijanjikan oleh tuannya, kalau kau nak bebas, kau tebus diri kau harga 1,000 ringgit, maka dia ni cari duit. Duit tu ambil dari mana? Daripada harta zakat lah. Bayar 1,000 ringgit, dia pun bebas. Ini dia. Kemudian sabilillah ialah jalan-jalan orang, jalan-jalan atau usaha kerana meninggikan agama Allah. Mana ni meninggikan agama Allah? Sekarang ni meninggikan agama Allah, perang ke tidak? Kita berceramahkan sana sini tu ataupun berdakwah tu namanya meninggikan agama Allah lah. Macam ini kita kumpul ramai-ramai, kita dapat ilmu, itu namanya meninggikan agama Allah. Musafir, yang ini orang yang berdagang dari negeri ke negeri tempat orang lain, itu namanya musafir. Musafir itu daripada satu tempat ke satu tempat kerana apa? Berdagang. Tujuannya apa? Yang ada musafir kerana cari ilmu, yang ada musafir kerana nak cari harta perniagaan, untuk perniagaan, yang ada musafir macam-macam cara. Itu nama dia musafir. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam ataupun dijinakkan pada Islam, dan menjinakkan hati orang-orang yang bukan Islam supaya suka kepada Islam. Saya ulang balik. Yang kita nak tahu ni amil. Amil yang pungut zakat tu, dia masuk tak dalam asnaf yang 8? Masuklah. Ajiwan katakanlah tiap bulan Ramadan dia ada pungut duit zakat, itu termasuk amil. Duit tu boleh diambil daripada harta zakat. Perlu, sebab apa? Ada nilai kerja di situ. Jadi saya dah jelaskan tadi, fakir, miskin, amil, mu'alaf, kemudian hamba, gharim. Gharim orang yang berhutang. Gharim ni orang yang berhutang. Contohnya ajiwan. Dia ni tadi nak menarik supaya orang bukan Muslim ni masuk pada Islam. Jadi dia bagi dia pakaian, dia bagi dia tempat tinggal, dia bagi dia makan. Tapi hasil nak dapatkan duit tadi, dia pinjam orang lain. Itu namanya gharim. Kita minjam duit pada orang lain, tujuannya supaya orang tu masuk Islam. Itu namanya gharim. Orang yang macam ini perlu mendapat harta zakat. Dia utangan orang lain, tujuannya supaya orang tu masuk Islam. Tujuannya supaya orang tu selamat daripada mengerjakan pada maksiat. Jadi duit yang dipinjam tadi namanya orang ni gharim. Apa nama dia? Gharim. Apa tu gharim? Orang yang menolong orang hutang pada orang lain. Itu perlu dapat harta daripada zakat. Itu nama dia gharim. Ya? Tak, 8. Sebalik ya. 8. Satu daripadanya fakir. Nombor 2 miskin. Nombor 3 amil. Nombor 4 mu'alaf. Nombor 5 hamba sahaya. Nombor 6 gharim. Nombor 7 sabilillah. Nombor 8 musafir. Itu aja. Ini sabil tu fisabilillah tu, maknanya orang yang perang kerana agama Allah.
Ibnu Sabil belajar. Boleh masukkan pada Ibnu Fisabilillah. Ibnu Sabil katakan orang tu belajar, contohnya orang daripada mana? Daripada Afrika datang ke Malaysia ni. Tiba-tiba dia kekurangan belanja untuk bayar duit universiti, maka dia berhak mendapat zakat ni. Kita kena tolong dia, kita kena sedekah ni. Jadi lain daripada 8 ni tak termasuk. Ini yang tercantik dalam kitab. Ada 8 jenis manusia yang kita kena beri zakat. Zakat itu daripada siapa? Zakat daripada harta perniagaan. Zakat daripada siapa? Zakat daripada harta simpanan. Zakat daripada siapa? Duit daripada simpanan kita. Sekarang duit kita ada di bank Islam, duit kita ada di Hong Kong Bank, duit kita ada di Chinese Bank, duit kita ada di bank rakyat. Kumpulkan 20,000, betul-betul cukup setahun kita kumpulkan 20,000, wajib zakat tak? Wajib. Bank Islam ada 5,000. Kemudian bank rakyat ada 7,000, dah 12. Kemudian CIMB Bank ada 8,000. Kumpul-kumpul ada 20,000, kena zakat lah. Syaratnya duit yang mendak tadi dah cukup setahun. Dah cukup setahun. Haulage setahun, simpanan dia setahun. Nisab dia tentulah 17,000, 18,000 kata 20, kena zakat lah. Tapi kalau kata dia dah kumpul-kumpul dapat 20,000. Ini bulan 12 ni dah cukup setahun ni, kita beli motorkar lah, tu tinggalkan 2,000, tak kena zakat lah. Dah tak cukup, terlepas lah dia. Itu namanya menipu. Zakat dulu baru kita beli motorkar lah. Cen ini teruskan. Jadi tujuannya apa tadi? Supaya kita besok yang tidak dituntut oleh Allah. Sembahyang aja tak zakat, belum benar-benar beriman. Zakat tapi tak sembahyang pun belum benar-benar beriman. Garis panduan dia nak keluarkan zakat mesti ada 8 ni tadi yang tersebut dalam Al-Quran. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin tu. Mesti kita pegang pada situ. Pertama sekali orang yang fakir. Cari orang yang fakir. Di sini ni kawasan kita ni ada tak fakir? Kadang-kadang ada. Kita tak jumpa. Miskin gitu juga. Rasanya tak ada lagi. Habis kalau duit tadi daripada duit riba, kena zakat tak? Tak kena zakat. Macam mana riba? Riba macam mana contoh riba? Pinjam duit RM10, pulang 12. Yang RM2 itu riba lah. Tapi pinjam duit RM10, janji pulang berapa? 3 bulan. 3 bulan dia pulangkan RM30. Pinjam duit RM10, tempoh 3 bulan. Cukup 3 bulan dipulangkan RM30. Riba tak? Riba ke tak riba? Tak. Sebab dia tidak gunakan akad satu majlis. Engkau pinjam RM10, kau pulangkan 3 bulan ni, boleh. Tapi kau kena bayar RM30. Itu riba. Dia pinjam RM10, pulangkan RM30. Selamanya 3 bulan. Tak ada cakap apa pun. Ambil RM10, cukup 3 bulan, kasih kau 30. Pasal banyak nah? Kau tolong aku. Sebab kau tolong aku RM10, aku dapat untung RM300. Jadi tidak kira riba sebab tidak ada dalam akad. Kalau dia sebut aku pinjam kau RM10, kau besok pulang RM30, itu tak boleh. Itu namanya riba. Harta riba tak boleh bagi pada fakir miskin, harta riba tak boleh beri pada amil, harta riba tak boleh beri pada mualaf, harta riba tak boleh beri pada hamba saya, harta riba tak boleh beri pada gharim, harta riba tak boleh beri ibnu sabil fisabilillah, dan harta riba tak boleh beri pada orang miskin kerana hukumnya haram. Setakat itu dulu kita akan sambung. Ya, pertanyaan dibuka. Boleh. Waalaikumsalam. Dengan hukumnya ini zakat emas perak. Dikira macam mana? Awal dia katakan dia bilang 2 gram atau 400 gram baru wajib kita boleh zakat. Sedangkan ataupun nilai emas tu. Emas dikira jangan emas perak dicampur tak boleh. Emas saja, perak je. Macam mana ada timbangan di sini, tapi ini gunakan bahasa Arab, jadi dia daripada miskol lah. Sekarang ni pakai mayam pada gram kan. Sekarang yang terkini ni pakai gram. 1 gram sekarang emas yang 99 270 ringgit. Kemudian 916 260. Sekarang gunakan gram lah. Kalau 1 gram sekarang 270, nak dapatkan 17,000 berapa gram? Itulah. Perak lagi turun harga. Gitu dia.
Zakat tu dikira gram apa dikira nilai emas? Nilai dia. Bukan dikira nilai. Gram kita apabila kilogram 1 gram 260 274 ringgit. 10 gram kiralah 2,700. Maknanya nak dapatkan 17,000 kiralah dikira dengan emas tadi dinilaikan kepada duit tu baru dilanggarkan. Bukan dizakat daripada emas. Bukan dikira berapa bulan masuk. Tak, dinilaikan dengan duit. Dengan duit baru dikeluarkan zakat. Bukan kalau kira emas, nanti emas kena potong aja, kena potong zakat emas habis tak ada. Dinilaikan duit tu dengan harga emas. Bukan diambil daripada emas, diambil daripada harga emas, dinilai harga perak. Begitu juga pada haiwan tadi, dinilai berapa ekor dia. Beras dikira berat dia. Tapi pada beras tu ikut tanaman. Kalau 1/40, 1/20, 3/40 ikut keadaan. Kalau air semua susah, dia punya zakat dia lebih tinggi. Maknanya sikit dapat dia punya bayaran. Gitulah cara dia. InsyaAllah kita sambung lagi panjang umur. Satu lagi tak? Ya. Dengan Bismillah, iaitu musabir. Okey. Tutup saya katakan anak orang tu saya kenal. Seorang tahfiz Quran. Bapak dia kaya. Berkemampuan. Saya bagi zakat atas kerana dia ibu sabir. Sah tak saya kasih? Budak tu dah balik ke belum? Belum. Ataupun dah balik. Kalau dah balik boleh pergilah. Sebab dia dah dah balik. Bapak dia berkemampuan. Bapak dia main tu hak dia. Bapak dia tu kedekut. Jangan pada bakat dia, pada diri dia. Mana saya keluar zakat lepas dah. Dah tak apa. Tapi kalau budak tu di bawah umur belum balik, awak beri dia zakat, kita kurang ajar. Kita kena minta izin mak bapak dia baru kita pergi. Kalau dia belum balik, kita kena minta izin mak bapak dia. Gitu juga. Sekarang ini katakanlah aku ni nak kirim Fatihah pada arwah mak awak. Kalau mak anak dia izin baru kita. Kalau jangan pandai-pandai. Aku ni nak buat kamu murah untuk mak awak. Kita minta izin pada anak dia. Jangan kita pandai-pandai. Tapi kalau budak tadi sudah balik, tak jadi hal. Tapi kalau balik kena minta izin mak bapak. Kalau tak boleh. Jelas ya? Okay. Bantu budak zakat, bantu budak belajar. Kalau awak tak ambil daripada harta simpanan awak yang duit simpan ke emas simpan, kita sedekahlah. Tapi kalau awak ambil daripada duit awak, sedekah. Simpanan pun tak cukup, nak cukup setahun. Dan sampai whole dia setahun. Tuan nisab dia berapa? 17,000. Kalau duit simpan 5,000, awak kasih orang, itu bukan zakat lagi. Itu baru sedekah je. Jelas? Mesti simpan setahun, kemudian kemudian nisab dia berapa? Baru itu nama dia zakat. Tapi simpan mesti setahun. Kemudian harta itu bukan harta riba, bukan harta rasuah, bukan harta yang diharamkan. Mesti hak kita sendiri. Kalau harta bapak kita zakatkan tak boleh. Kita ada cerita saya tangkap kepada dia kan, dia jadi patungan. Tapi seandainya dengan setengah tak jadi patungan, dia hidup mati, dia berkawan dengan kawan nasuhah kan. Boleh saja dapat perintah itu. Sekarang yang pertama redha mak bapak. Redha mak bapak, aku ampunkan dosa kau. Itu baru nama redha mak bapak. Dalam saya ni, dia cerita setengah tu. Dia mendapat ibu dia kan. Kayaknya kan kita sentuh itu lah. Tapi bila katakan kalau setengah tak nak patut itu cerita kan. Kalau kita buat cerita mengenai hidup mati, kemudian dia bertabat yang bertabat nasuhah, maka dia boleh dapat perintah. Setelah mak dia mati, tak ada. Minta ampun masa dia hidup. Tapi saya ada baca buku Tak. dia ada tiga cara untuk dapatkan perbezaan buku yang telah diberi. Satu dengan sedekah. Sedekah. Satu lagi buat baik dengan orang yang baik. Yang baik.
Lepas tu kita beri pada amal-amal pada lainnya. Tapi sebenarnya mesti dapat lapas daripada mak yang hidup. Itu yang afdal. Dapat kampunan. Ustaz, kalau kita kaji semua, satu dosa yang tak boleh dapat kampunan tak syirik, selain itu boleh tak? Betul, tapi redha mak bapak tu maknanya masa dia hidup. Bukan masa dia mati. Redha mak bapak tu masih hidup, mati dah tak ada lagi dah. Masa dia hidup tu mana redha dia. Mati tak ada peredaan, dia masih hidup tu redha dia. Sebab tu dengan mak bapak masa hidup jangan derhaka. Sebab ketindakan redha dia tu. Ya, jelas. Dia buat gambaran itu betul. Allah Ta'ala kata yang aku tidak ampun hanya orang yang syirik. Tapi Allah Ta'ala dah sebut dah, redha tak ada redha mak bapak tetap masuk neraka. Dia tak ada lagi dah. Jadi nak dapat redha mak bapak tu masih hidup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqal azim. Itu aja. Ya? Dah tak boleh, dah tutup. Tak faham lagi. Kita tunggu minggu depan. Pertanyaan ditutup. Minggu lagi.